Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hazim bin Ahmad Yaakob, nombor kad matrik I19203897. Hari ini kami akan membentangkan tajuk Al-Quran bahagian yang kedua. Kita pergi yang pertama. Iaitu jenis-jenis hukum dalam Al-Quran. Terdapat 3 hukum, iaitu hukum akidah, iaitu i'tiqadiyah, kedua hukum akhlak khuluqiyah, dan ketiga hukum fiqh, iaitu amaliyah. Kita pergi pada hukum yang pertama, hukum akidah. Hukum ini berkaitan dengan kewajipan seseorang mukhalaf beriman dengan Allah, malaikat, kitab Al-Quran, Rasul dan hari kiamat. Ilmu ini dipelajari dalam ilmu tauhid atau ilmu kalam. Ini bermaksud seseorang mukhalaf wajib beriman dengan Allah, malaikat, kitab, Rasul dan hari akhirat. Kita pergi yang kedua, hukum akhlak. Hukum ini berkaitan dengan kewajipan seseorang mukhalaf untuk berakhlak dengan akhlak yang baik dan meninggalkan akhlak yang tidak baik. Ilmu ini dipelajari dalam ilmu tasawuf. Ini bermaksud seseorang mukhalaf dia wajib berakhlak dengan akhlak yang baik dan meninggalkan perkara yang tidak baik. Kita pergi yang ketiga pula, iaitu hukum fiqh amaliyah. Hukum ini berkaitan dengan apa yang datang atau berpunca daripada percakapan, perbuatan, akad dan tindakan seseorang mukhalaf. Ilmu ini dipelajari dalam ilmu fiqh. Apabila berbicara dengan hukum dalam Al-Quran lebih khusus, yang dimaksudkan adalah hukum hakam fiqh amaliyah dan bukannya ilmu akidah atau ilmu akhlak. Ini maksud Al-Quran lebih khusus dari segi hukum hakam fiqh. Ia bukannya melalui ilmu akidah ataupun ilmu akhlak. Seterusnya kita pergi kepada hukum hakam fiqh dalam Al-Quran. Terdiri daripada 2 cabang besar. Yang pertama adalah ibadat dan muamalat. Yang pertama, ibadat. Ibadat adalah seperti solat, puasa, zakat, haji, nazar dan lain-lain yang membawa kepada hubungan antara manusia dengan penciptanya, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua pula adalah muamalat. Selain perkara yang berkaitan dengan ibadat, ia dipanggil sebagai muamalat, seperti perniagaan jual beli, pelaksanaan undang-undang, jenayah dan lain-lain. Muamalat yang dimaksudkan di sini ialah perkara yang membawa kepada hubungan antara manusia dengan manusia. Perincian hukum hakam bidang muamalat ini adalah seperti berikut. Ini bermaksud muamalat dia membawa perkara yang membawa hubungan antara manusia dengan manusia. Lain pula dari segi ibadat. Ibadat dia hubungan antara manusia dengan penciptanya, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya kita pergi kepada perincian hukum hakam bidang muamalat adalah seperti berikut. Yang pertama adalah kekeluargaan. Hukum hakam kekeluargaan bermula dengan hukum hakam pra-perkahwinan, iaitu pertunangan, sehinggalah masalah talak, rujuk, iddah dan masalah pewarisan. Ayat-ayat yang berkaitan perkara ini terdapat sekitar 70 ayat. Ini bermaksud di dalam Al-Quran terdapat sekitar 70 ayat yang memberi mengenai hukum hakam kekeluargaan. Contoh firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallazina yatawaffawna minkum wa yazruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhari wa ashra fa iza balagna ajalahunna فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم
فعلنا في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. Maksudnya, dan orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu sedang mereka meninggalkan isteri-isteri, hendaklah isteri-isteri itu menahan diri mereka beriddah selama 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah habis masa iddahnya, maka tidak ada salahnya bagi kamu mengenai apa yang dilakukan mereka pada dirinya menurut cara yang baik yang diluruskan oleh syarak. Dan ingatlah, Allah sentiasa mengetahui dengan mendalam akan apa jua yang kamu lakukan. Seterusnya, saya akan serahkan kepada rakan saya iaitu Nur Syafiqah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Nur Syafiqah binti Samsul Kamal, nombor metrik I192037878. Okey, saya akan menyambung hukum hakam fi amaliyah, yang mana sebentar tadi rakan saya telah menyebutkan 3, dan saya akan menyambung bagi yang seterusnya. Okey, saya sambung dengan yang pertama ialah transaksi. Yang keempat, yakni transaksi. Okey, apakah itu transaksi? Okey, transaksi ialah hukum hakam yang mengatur urusan seseorang dengan orang yang lain, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai menggadai, hutang piutang dan hukum perjanjian. Hukum hakam jenis ini mengatur urusan antara seorang dengan seorang yang lain, masyarakat, hal-hal yang berhubungan dengan harta kekayaan dan memelihara hak dan kewajipan masing-masing. Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 29 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan atau gunakan harta-harta kamu sesama kamu dengan jalan yang salah, yakni tipu, judi dan sebagainya, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka antara kamu, dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri, sesungguhnya Allah sentiasa mengasihani kamu. Yang kelima ialah jenayah. Hukum jenayah yakni hukum hakam yang berkaitan dengan tindakan jahat, sama ada secara individu maupun berkumpulan. Hukum hakam seperti ini bermaksud untuk memelihara kestabilan masyarakat, seperti larangan membunuh serta hukumannya, larangan menganiaya orang lain, berzina, mencuri serta ancaman hukuman atas pelakunya. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 90 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bahawa sesungguhnya arak dan judi serta pemujaan berhala dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah adalah kotor, yakni keji yang merupakan perbuatan syaitan. Oleh itu hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya. Seterusnya ialah kehakiman. Kehakiman ialah hukum hakam yang berkaitan dengan keadilan, kesaksian dan sumpah. Hukum hakam seperti ini dimaksudkan agar keputusan hakim dapat mencapai objektif keadilan semaksimal yang mungkin. Oleh itu, diaturkan hal-hal yang memungkinkan untuk membuktikan mana pihak yang benar dan mana pihak yang salah. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 58 yang bermaksud, sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya, yakni orang yang berhak menerimanya. Dan apabila menjalankan hukum hakam antara manusia, Allah menyuruh kamu supaya menghukum dengan seadilnya. Sesungguhnya Allah dengan suruhannya itu memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah sentiasa mendengar lagi sentiasa melihat. Seterusnya ialah pemerintahan negara. Hukum ketatanegaraan iaitu ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pemerintahan negara. Hukum hakam seperti ini dimaksudkan untuk mengatur hubungan penguasa dengan rakyat dan mengatur hak-hak peribadi dan masyarakat. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 90 yang bermaksud, sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebaikan serta memberi bantuan kepada kaum kerabat dan melarang daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar serta kezaliman. Ia mengajar kamu dengan suruhan dan larangannya ini supaya kamu mengambil peniatan untuk mematuhinya. Okey, baiklah, yang ke-8 ialah hubungan antarabangsa. Hukum antarabangsa yakni internasional iaitu hukum hakam yang mengatur hubungan antara negara Islam dengan negara yang bukan Islam dan tata cara interaksi dengan rakyat bukan Islam yang berada di negara Islam. Firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang bermaksud,
Wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu daripada lelaki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak supaya kamu berkenal-kenalan, yakni beramah mesra antara satu sama lain. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwa di antara kamu, bukan yang lebih keturunan atau bangsanya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya akan keadaan dan amalan kamu. Okey, seterusnya yang terakhir ialah ekonomi dan keuangan. Hukum ekonomi dan keuangan iaitu hukum hakam yang mengatur hak-hak golongan fakir miskin yang mana terdapat dalam harta golongan orang-orang kaya. Hukum hakam seperti ini dimaksudkan untuk mengatur hubungan keuangan antara orang yang berupaya dan orang-orang yang tidak berupaya, dan antara negara dan juga rakyat. Firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 60 yang bermaksud, sesungguhnya sedekah-sedekah yakni zakat hanyalah untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin dan amil-amil yang menguruskan dan orang-orang mu'alaf yang dijinakkan hatinya, dan untuk hamba-hamba yang hendak memerdekakan dirinya, dan orang-orang yang berhutang, dan untuk dibelanjakan pada jalan Allah, dan orang-orang musafir yang keputusan dalam perjalanan. Ketetapan hukum yang demikian itu ialah sebagai satu ketetapan yang datangnya daripada Allah, dan ingatlah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Itu sahaja daripada saya serahkan kepada rakan saya yang seterusnya bagi menjelaskan subtopik yang berikutnya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Aizlan Syafiq bin Nazlin, nombor metrik I16301646. Jadi insyaAllah hari ini anda nak bincangkan tentang subtopik bertajuk penjelasan Al-Quran terhadap hukum fiqh. Yang pertama, kulli, iaitu penjelasan hukum secara prinsip umum. Yang kedua, ijmali, iaitu penjelasan hukum secara ringkas. Yang ketiga, tafsili, penjelasan hukum secara terperinci. Yang pertama, penjelasan hukum secara prinsip umum, kulli. Cara ini hanya menyebut kaedah dan prinsip-prinsip umum yang menjadi asas kepada cabang-cabang hukum dan dibinakan hukum hakam ke atasnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menceritakan atau tidak menjelaskan bentuk perlaksanaannya sama ada secara ringkas maupun terperinci. Terpulang kepada manusia bagaimana atau bila untuk melakukan dan menguruskannya. Yang penting adalah objektif perkara yang disebutkan boleh tercapai. Contoh penjelasan Al-Quran terhadap prinsip umum, iaitu kulli, adalah seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang mesyuarat. A'udzubillahi minasyaitanir rajim wa syawirhum fil amri, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Surah Ali Imran ayat 159. Contoh yang kedua tentang keadilan. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Innallaha ya'muru bil 'adli, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil. Surah Al-Nahl ayat 90. Contoh yang ketiga, pengharaman memakan harta orang lain tanpa hak. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ila al-hukami li ta'kulu fariqan min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui salahnya. Surah Al-Baqarah ayat 188. Contoh yang keempat, iaitu yang terakhir, kerjasama dalam perkara kebaikan. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengajarkan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Surah Al-Maidah ayat 2. Yang kedua, penjelasan hukum secara ringkas, ijmali. Cara ini hanya menyebut tentang hukum secara ringkas sahaja dan masih memerlukan penjelasan lanjut dalam perlaksanaannya. Yang memberikan penjelasan lanjut terhadap maksud ayat yang berbentuk ringkas adalah Nabi Muhammad SAW menerusi hadis-hadisnya. Kebanyakan ayat-ayat Al-Quran berkaitan hukum adalah dengan cara kedua ini. Contoh penjelasan Al-Quran tentang hukum secara ringkas, ijmali, adalah seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kewajipan solat dan zakat. A'udzubillahi minasyaitanir rajim.
wa aqimus salata wa atuz zakah, dan dirikanlah solat serta tunaikanlah zakat. Surah Al-Baqarah ayat 43. Ayat Al-Quran ini hanya menyebut kewajipan bersolat tetapi tidak menjelaskan berapa rakaat solat dan cara pelaksanaannya. Juga tidak menjelaskan tentang waktu solat. Hadis-hadis Nabi SAW telah menjelaskan dengan lebih lanjut tentang ibadat solat dalam banyak hadis baginda. Antaranya ialah Iza qumta ila salah fa'asbighil wudu' thumma istiqbalil qiblah fakabbir. Apabila kamu ingin menunaikan salat, ambillah wudu', kemudian menghadaplah kiblat dan bertakbirlah, iaitu takbiratul ihram. Hadis Muslim bab Iqra' ma tayassara minal Quran. Ayat 43 surah Al-Baqarah itu juga hanya menyebut kewajipan berzakat tetapi tidak menjelaskan tentang cara pelaksanaannya. Hadis-hadis Nabi SAW telah menjelaskan dengan lebih lanjut tentang ibadat zakat dalam banyak hadis baginda. Antaranya ialah fi kulli arba'in shatta shatta ila 20 wa 100 fa idza zadat fashatani ila 200 fa idza zadat fa thalatha shiyah ila 300 shatta fa idza zadat ala 300 shatta fa fi kulli 100 shatta shatta. Pada setiap 40 ekor kambing wajib dikeluarkan zakat 1 ekor kambing sehingga 120 ekor. Sekiranya lebih seekor wajib dikeluarkan zakat 2 ekor kambing sehingga 200 ekor. Sekiranya lebih seekor daripada 200 ekor, wajib dikeluarkan zakat 3 ekor kambing sehingga 300 ekor. Sekiranya kambing lebih daripada itu, iaitu 300, wajib dikeluarkan zakat seekor kambing pada setiap 100 ekor. Hadis Abu Daud bab fi zakat al-Sa'limah. Hadis 1568. Dan yang ketiga, yang terakhir, penjelasan hukum secara terperinci, iaitu tafsili. Cara ini menyebut tentang hukum dengan lebih terperinci berbanding cara kedua, iaitu ringkas. Jumlah ayat-ayat Al-Quran sebegini sedikit sahaja berbanding ayat-ayat cara pertama dan kedua. Ayat-ayat Al-Quran sebegini telah memberikan penjelasan secara lengkap sehingga dapat dilaksanakan menurut apa yang disebutkan oleh ayat tersebut, walaupun tidak dijelaskan Nabi dengan hadisnya. Contoh penjelasan Al-Quran tentang hukum secara terperinci, iaitu tafsili, adalah seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala tentang hukum wanita yang tidak boleh dikahwini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa 'ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatu ukhti wa ummahatukum وأمهاتكم التي أرضنكم وأخواتكم من الرضعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من النسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأستجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. Diharamkan ke atas kamu mengahwini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu iaitu mertua, anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu mengahwininya. Dan diharamkan bagimu isteri-isteri anak kandungmu, menantu, dan menghimpunkan dalam perkahwinan 2 perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah An-Nisa ayat 23. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Asmawati Tarjudin akan menyambung semula pembentangan, yaitu mengenai
gaya bahasa yang terdapat di dalam kitab suci Al-Quran. Di dalam kitab suci Al-Quran ini, ianya mengandungi berbagai bentuk dan jenis gaya bahasa yang dipamerkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai panduan kepada umat Nabi Muhammad. Dan menerusi gaya bahasa tersebut, umat Nabi Muhammad dapat menyimpulkan sama ada ayat tersebut mengandungi ayat suruhan ataupun larangan. Dan di sini jelaslah bahwa gaya bahasa di dalam kitab suci Al-Quran itu adalah untuk menjelaskan mengenai suatu hukum, yang mana ianya memperlihatkan hukum hakam yang terkandung di dalamnya dengan cara memberikan motivasi. Gaya bahasa di dalam kitab suci Al-Quran ini hanya membawa dua maksud sahaja, yaitu sama ada ayat pertama, ayat yang bermaksud wajib, sunat atau harus, dan ayat kedua sama ada ayat tersebut bermaksud haram ataupun makruh. Dan di sini saya hanya akan menyentuh mengenai ayat yang bermaksud wajib, sunat dan harus, kemudian disambung oleh rekan pembentang saya mengenai ayat yang bermaksud haram ataupun makruh. Ayat yang bermaksud wajib, sunat ataupun harus hendaklah mengandungi ayat yang berbentuk arahan ataupun suruhan, yaitu al-amru. Al-amru adalah ayat yang berbentuk ayat perintah, yang mana ianya bermaksud mengikut suatu keadaan. Contohnya dalam surah At-Talaq, yaitu wa aqimus syahadati lillah, dan hendaklah kamu yang menjadi saksi menyempurnakan kesaksian itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Di sini bermaksud bahwa makhluk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai saksi kepada Allah, dan makhluk yang diciptakan itu hendaklah beriman dan mentaati segala perintah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, perkataan yang diwajibkan, yang mana perkataan-perkataan tersebut hanyalah membawa maksud wajib sahaja. Contohnya dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyama kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang membawa maksud wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang terdahulu daripada kamu supaya kamu bertakwa. Berdasarkan surat tersebut, ia menjelaskan bahwa umat Islam diwajibkan untuk berpuasa. Siapa yang tidak berpuasa adalah haram baginya dan berdosa, dan ianya perlu diganti karena berpuasa adalah salah satu perintah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang diwajibkan ke atas orang yang terdahulu. Maka umat Islam juga wajib berpuasa. Dan akhir sekali yaitu memiliki atau mempunyai ganjaran yang baik. Di sini ianya bermaksud segala apa yang kita lakukan, yaitu perkara yang disuruh, pelakunya akan mendapat ganjaran yang baik dan mendapat pahala. Ianya dijelaskan melalui surah An-Nisa, yaitu waman yuti'ilillah wa rasulahu yudkhilhu jannah, yang bermaksud dan sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya akan dimasukkan di dalam syurga. Maka di sini jelaslah bahwa umat Islam khususnya hendaklah taat atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, meninggalkan segala apa yang telah dilarang oleh Allah agar kita mendapat pahala dan ganjaran yang baik, yaitu dimasukkan di dalam syurga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amir Hakimi bin Abdul Razak, kad matrik bernombor I192038873. Saya akan menyambung pembentangan yang sebelum ini, iaitu gaya bahasa Al-Quran dalam menjelaskan hukum. Saya akan menyambung tentang ayat bermaksud haram atau makruh. Ayat-ayat Al-Quran yang bermaksud haram atau makruh datang dalam pelbagai gaya bahasa.
Antaranya ialah yang pertama, larangan, yakni al-nahyu. Ayat Al-Quran yang datang dalam bentuk kata larang, an-nahyu, akan membawa maksud haram atau makruh bergantung kepada keadaannya. Contoh, firman Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Maksudnya, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, yakni membunuhnya melainkan dengan sesuatu, yakni sebab yang benar. Surah Al-An'am ayat 151. Dalam ayat ini, kita dilarang untuk membunuh, tapi jika ada sebab yang dibolehkan untuk membunuh, maka boleh untuk kita membunuh. Contoh, hukuman qisas. Seseorang itu membunuh dengan bertujuan untuk membunuh, maka hukuman yang dikenakan ke atas pembunuh itu adalah hukuman dibunuh semula. Okey, yang seterusnya, yang kedua, perkataan diharamkan. Ayat Al-Quran yang mengandungi perkataan diharamkan akan membawa maksud haram sahaja. Contoh, firman Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillah وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام. Maksudnya diharamkan kepada kamu, yakni memakan bangkai, yakni binatang yang tidak disembelih, darah, yakni yang keluar mengalir, daging babi, yakni termasuk semuanya, dan binatang-binatang yang disembelih kerana yang lain daripada Allah, yang mati tercekik, yang mati dipukul, yang mati jatuh dari tempat yang tinggi, yang mati ditanduk, yang mati dimakan binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih, yakni sebelum habis nyawanya, dan yang disembelih atas nama berhala, dan yakni diharamkan juga kamu merenung nasib dengan undi batang-batang anak panah. Dalam ayat ini jelas bahawa Allah mengharamkan kita untuk memakan bangkai, iaitu binatang yang boleh dimakan tapi tidak disembelih melalui proses sembelih. Maka kita diharamkan untuk memakan daging tersebut atau haiwan tersebutlah yang kita belum sembelih tersebut. Dan lain juga, kita diharamkan juga untuk makan babi. Babi termasuk kepada, bukan sahaja pada dagingnya, tetapi semua meliputi seekor babi tersebut, seperti kulit, tulang, ekor ke, lidah dia ke. Okey. Dan seterusnya, kita juga diharamkan untuk merenung nasib dengan undi batang-batang anak panah. Ayat ini daripada surah Al-Ma'idah ayat ketiga. Seterusnya, nombor 3, ada alasan buruk. Terdapat juga gaya bahasa Al-Quran menjelaskan perbuatan yang haram dengan menjanjikan balasan buruk atau seksa neraka bagi pelakunya. Contoh, firman Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina yalmizuna المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. Maksudnya orang-orang munafik, yakni munafik yang mencela sebahagian daripada orang-orang yang beriman mengenai sedekah-sedekah yang mereka berikan dengan sukarela, dan yakni mencela orang-orang yang tidak dapat mengadakan apa-apa untuk disedekahkan kecuali sedikit sekadar kemampuannya, serta mereka mengejek-ngejeknya. Allah akan membalas ejek-ejekan mereka dan bagi mereka yakni disediakan azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Surah Al-Ma'idah ayat ketiga. Di sini Allah telah menjanjikan terhadap orang-orang yang telah mencela sebahagian daripada orang-orang yang beriman mengenai sedekah-sedekah yang mereka sumbangkan secara sukarela, iaitu orang munafik tadi yang terkandung dalam ayat tersebut. Maka Allah telah menyediakan mereka azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Maka terdapatnya ada balasan buruk terhadap
terhadap orang-orang yang mencela orang yang bersedekah tersebut dalam ayat ini. Seterusnya saya akan menyerahkan pembentangan ini kepada pembentang yang seterusnya. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Fikriah binti Azhar, nombor metrik I19203885, ingin menerangkan tajuk semantik dalalah ayat Al-Quran terhadap hukum. Dari segi penyampaian atau periwayatan Al-Quran adalah berbentuk qat'i, diyakini kerana ia disampaikan dengan cara mutawatir, perawi yang ramai. Namun dari segi petunjuk semantik dalalah terhadap hukum, ia pula terbahagi kepada dua perkara. Yang pertama, petunjuk qat'i, dan yang kedua, petunjuk zanni. Petunjuk qat'i, yang pertama, dalil qat'i ialah perkataan Al-Quran yang jelas maknanya dan hanya mengandungi satu makna. Yang kedua, ia tidak perlu kepada penjelasan atau huraian yang lain lagi. Yang ketiga, antara perkataan-perkataan qat'i dalam Al-Quran adalah nombor dan perkataan lain yang hanya mengandungi satu makna sahaja. Yang keempat, ulama tidak boleh berbeza pandangan terhadap perkara-perkara qat'i dalam Al-Quran kerana ia hanya mengandungi satu makna sahaja. Contoh firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakun lahunna waladun fa in kana lahunna waladun falakumur rubu' mimma tarakna min ba'di wasiyati yusina biha audain. Yang bermaksud, dan bagi kamu 1/2 daripada harta yang ditinggalkan oleh isteri-isteri kamu jika mereka tidak mempunyai anak. Dan jika mereka mempunyai anak, maka kamu beroleh 1/4 daripada harta yang mereka tinggalkan sesudah ditunaikan wasiat yang mereka wasiatkan dan sesudah dibayarkan hutangnya. Surah An-Nisa ayat 12. Seterusnya, contoh firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma
mi'ata jaldah, yang bermaksud perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina hendaklah kamu sebat tiap-tiap seorang daripada keduanya 100 kali sebat. Surah An-Nur ayat 2. Ayat ini menceritakan seseorang yang berzina hendaklah 100 kali kena sebatan. Lafaz penzina dalam ayat tersebut adalah penetapan secara qat'i atau pasti yang tidak dapat dipertikaikan lagi maksudnya serta hukumnya, iaitu penzina perempuan dan lelaki mestilah disebat dengan 100 sebatan. Daripada dua ayat di atas ini dapat difahami bahawa perkataan 1/2, 1/4 dan 100 adalah lafaz qat'i. Ia tidak memberi makna nombor lain selain daripada apa yang dinyatakan dalam ayat itu. Seterusnya, yang kedua, petunjuk zanni. Yang pertama, dalil zanni ialah perkataan Al-Quran yang mengandungi beberapa makna yang menyebabkan ia tidak atau kurang jelas maknanya. Yang kedua, ia memerlukan kepada penjelasan atau huraian yang lanjut lagi. Yang ketiga, antara perkara-perkara zanni dalam Al-Quran adalah perkataan musytarak, perkataan berkongsi makna yang mengandungi lebih daripada satu makna. Yang keempat, ulama boleh berbeza pandangan terhadap perkara-perkara zanni dalam Al-Quran kerana ia mengandungi beberapa makna. Yang kelima, dalam kes lafaz mustarak, iaitu perkataan yang mempunyai lebih daripada satu makna, makna yang dipegang oleh segolongan ulama tidak boleh dikatakan salah kerana ia bertepatan dengan salah satu makna pada perkataan tersebut. Contoh firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal mutalaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasatu quru. Yang bermaksud, dan isteri-isteri yang diceraikan itu hendaklah menunggu dengan menahan diri mereka daripada berkahwin selama 3 kali quru. Surah Al-Baqarah ayat 228. Ayat ini menerangkan setiap perempuan yang diceraikan hendaklah menunggu selama 3 bulan atau selama 3 kali datang haid. Lafaz quru dalam ayat ini dari segi bahasa mempunyai dua makna, iaitu haid dan suci. Seterusnya, sebahagian ulama mentafsirkan perkataan quru dalam ayat ini dengan makna haid seperti fuqaha mazhab Hanafi. Manakala sebahagian ulama lagi mentafsirkan perkataan quru dalam ayat ini dengan makna suci seperti fuqaha mazhab Syafi'i. Okey, kat sini menerangkan fuqaha mazhab Hanafi quru bermaksud haid, manakala fuqaha mazhab Syafi'i bermakna bersuci. Seterusnya, kesimpulan.
Yang pertama, Al-Quran adalah kalamullah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, ia juga merupakan kitab terakhir yang diturunkan ke dunia ini, manakala membaca dan mempelajarinya merupakan suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Al-Quran mempunyai banyak rahsia yang perlu dirungkai dan hikmah yang tinggi. Yang keempat, dengan menggunakan Al-Quran kita akan nampak kebenaran Islam itu dan akan terbeza kehidupan kita dari yang tidak. Okey, masuk kesimpulan kat sini. Kalam Allah yang diturunkan seperti Al-Quran, kita hendaklah selalu percaya dengan kalam Allah dan beramal dan yakin dengan kalam Allah tersebut.